Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita memulakan kuliah pada hari ini, kita sedekahkan dulu Al-Fatihah untuk seluruh ahli keluarga kita. Semoga kita mendapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Masya. So hari ini kita nak masuk topik saluran agihan dalam perniagaan lah. Okey. Dalam arena perniagaan ni, bagi meneruskan kelangsungan hidup syarikat ataupun bisnes yang dilakukan, syarikat dia perlu tahu bagaimana mereka nak menyalurkan ataupun menyerahkan produk ataupun servis mereka kepada para pelanggan mereka. Dan mereka kena tahu jenis saluran agihan dan fungsi. Okey. Dan supaya mereka dapat merumuskan satu formula bagi mencapai matlamat dan objektif sesebuah syarikat perniagaan lah. Okey, dengan suasana pada hari ini yang lebih kepada pencapaian akses internet, urus niaga kini menjadi lebih cekap dan berkesan. Perubahan dalam cara menguruskan perniagaan, cara aliran saluran agihan serta sistem-sistem yang digunakan baik daripada pengeluar, pemborong, ejen, peruncit pun jadi berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan sains dan teknologi. Syarikat perlu menyedari bahawa mereka perlu akur dengan perubahan teknologi yang sangat pesat pada hari ini. Jadi mereka perlu follow. Kalau tak follow, mereka akan ketinggalan. Bagi memastikan keuntungan dapat dijana, risiko kerugian dapat dikurangkan, serta pemasaran barangan dapat diluaskan dengan cepat, mereka harus memahami style perniagaan masa kini dan meniru atau menambah baik sekiranya perlu. So, kita perlu mengambil kira faktor-faktor persekitaran. Terutama dari sudut persaingan. So, tidak salah kalau sesebuah syarikat itu meniru dan menambah baik, mengubah sesuai strategi saluran pengagihan yang syarikat pesaing gunakan ataupun bagaimana perkembangan faktor-faktor sekeliling. Contoh perubahan yang drastik dapat kita lihat pada perkhidmatan Dobi. Dobi dulu kita hantar baju dan mereka cuci dan mereka lipat, kita pergi ambil. Tetapi disebabkan amalan perniagaan yang baru dengan seiring perkembangan teknologi, Dobi pada hari ini di Malaysia merupakan kebanyakannya Dobi layan diri yang beroperasi selama 24 jam, di mana penyediaan mesin di situ, mesin basuh dengan pengering. So kita datang dan bawa baju, kita basuh sendiri, kita keringkan sendiri, kita lipat dan kita bawa balik lah, dalam keadaan kita menggunakan koin ataupun token. Ada juga perkhidmatan Dobi yang berfungsi sebagai kafe, ada makan minum secara ringkas. Ada juga yang berubah menjadi book cafe sambil menunggu baju siap. Ada book cafe sambil makan dan minum, sambil membaca. So sekarang ini ada macam-macam cara kita boleh menyumbang kepada
Okay, so takrifan saluran agihan. Saluran agihan ni bermaksud saluran perkhidmatan dan barangan melalui daripada pengeluar kepada pengguna atau merupakan perpindahan proses bayaran oleh pengguna kepada pengeluar bagi perkhidmatan yang diberi. Rujukan businessdictionary.com. Saluran agihan terbahagi kepada dua, iaitu saluran terus seperti daripada pengeluar terus kepada pengguna, dan yang menggunakan perantara seperti pengedar, ejen, peruncit dan pemborong. Setiap daripada pengantara akan menerima barangan pada harga tertentu dan harga ini boleh berubah-ubah apabila berpindah daripada satu perantara ke perantara yang lain sehinggalah sampai kepada pembeli. Sebab itu kita sebagai pelanggan dapat menerima ataupun pelanggan boleh membeli sesuatu produk ataupun perkhidmatan itu pada harga yang berbeza-beza. Ianya adalah kerana faktor pengantara. Okay. Contoh mudah bagi saluran agihan yang menggunakan perantara ialah serbuk kopi. Serbuk kopi melalui pelbagai saluran agihan yang bermula dari peladang, dia send kepada pengeksport, pengimport, pengedar dan seterusnya kepada peruncit. Akhir sekali pengguna akan membeli daripada peruncit. Okay. Jenis-jenis saluran agihan. Umumnya ada 4 jenis saluran agihan. Ada 4 jenis penjualan langsung, direct selling, penjualan melalui perantara, intermediaries, agihan dual dan saluran terbalik, reverse channel. Okay, kita tengok penjualan langsung. Penjualan langsung ni bermaksud barangan tersebut dijual direct kepada pelanggan. Antara contoh penjaja. Okay, penjualan langsung dilakukan pada masa kini dengan menghubungi pelanggan melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, email dan sebagainya dengan mengambil manfaat daripada kemudahan internet. Dalam saluran penjualan langsung, penjual akan berurusan terus dengan pelanggan. Okey. Ada kalanya saluran penjualan langsung menggunakan cara pelbagai peringkat ataupun multi-level marketing. Dalam sistem pemasaran pelbagai peringkat, penjual akan menerima bayaran atas jualan yang penjual lakukan dan penjual akan menerima bayaran atas jualan yang dilakukan oleh penjual lain yang direkrut atau ditaja oleh penjual tersebut. Multi-level marketing, dia taja dia. Manakala bagi sistem pemasaran tunggal, single level, penjual hanya menerima bayaran hasil daripada jualan mereka sahaja. Contoh ialah menjual barangan seperti sabun, perhiasan badan dan makanan dari rumah ke rumah. Macam sekarang ni, kita order makanan melalui Facebook. Okay, so mereka akan hantar. Kita order makanan lunch kan. Okay, kita hantar, dia hantar, kita bayar. Okey, saluran agihan yang kedua, penjualan melalui perantaraan, intermediaries. Penjualan melalui perantara bermaksud menggunakan orang tengah, perantara lah, seperti pemborong dan peruncit bagi membolehkan barangan itu diperolehi dan didapati oleh pelanggan ataupun pengguna. Cara ini juga dinamakan sebagai indirectly selling. Okey. Contoh saluran penjualan melalui perantara ialah dari pengeluar kepada ejen, seterusnya kepada pemborong, kemudian kepada peruncit dan akhirnya kepada pengguna. Kaedah ini sangat popular lah di Malaysia. Rata-ratanya mereka menggunakan cara inilah. Okay, dalam situasi ini, ejen akan memain peranan untuk mengordinasikan bekalan barangan secara keseluruhan dengan teratur dan sistematik. Okay, yang ini adalah antara carta alih lah yang menggunakan intermediaries. Pengeluar kepada ejen, kepada pemborong, kepada peruncit. Yang kedua, pengeluar
gedung sendiri, pengguna. Pengeluar, pemborong, peruncit, pengguna. Yang ketiga, pengeluar cawangan sendiri, pengguna. Yang kelima, pengeluar pesanan melalui email, pengguna. So ini antara kaedah menggunakan intermediary, orang tengah, ya. Okey, agihan dual. Agihan dual membawa maksud kepelbagaian saluran agihan yang digunakan oleh pemborong dan pengeluar secara serentak bagi mencapai sasaran akhir mereka, iaitu pelanggan. Mereka ataupun pengeluar dan pemborong boleh menjual terus kepada pengguna atau kepada syarikat lain untuk dijual semula. Kaedah ini menggunakan beberapa saluran agihan bagi sasaran pasaran yang sama. Maka agihan ini boleh menimbulkan konflik antara saluran agihan. Sebagai contoh, pemilik franchise, dia memberi lesen operasi kepada mereka yang berniaga dengan menggunakan lesen franchise. Dan pada masa yang sama, pemilik franchise juga membuka dan memiliki beberapa franchise sendiri. Okey. Reverse channel, saluran terbalik. Saluran terbalik ni berbeza dengan saluran yang lain. Okey. Kalau diperhatikan, persamaan antara saluran ialah persamaan aliran, iaitu daripada pengeluar kepada pengguna dan melalui perantara seperti ejen, pemborong, bagi saluran tertentulah. Dengan adanya teknologi saluran yang wujud, maka saluran terbalik dapat dilakukan. Contoh ialah menjual barangan kita semula kepada syarikat-syarikat yang akan mengita semula barang tersebut menjadi produk baru. Antara barangan kita semula seperti aluminium, plastik, kaca, botol kotak dan sebagainya. Maka mereka akan membeli barangan terpakai ini dan mereka proses menjadi sesuatu produk baru yang boleh dijual semula. So kita dapat lihat di kebanyakan tempat mempunyai tong sampah yang mempunyai warna-warna tertentu dan terdapat label jenis barangan yang harus dibuang ke dalam tong tersebut. So daripada situ mereka memilih barang mana yang boleh diproses untuk menjadi barang baru. Okey, kita tengok peranan dan aktiviti saluran agihan. Terdapat sebab-sebab tertentu yang menyebabkan syarikat memilih suatu tempat ataupun saluran agihan. Hal ini disebabkan terdapat saluran agihan tertentu yang dapat menjatuhkan jualan kerana macam-macam sebab. Okey, maka perlu diketahui dengan terperinci berkenaan dengan peranan dan aktiviti yang dilakukan oleh mereka bagi membantu kita membuat pilihan saluran agihan yang terbaik bagi memastikan kita memperoleh keuntungan yang maksimum lah. Saluran agihan juga melibatkan kaedah jualan dan lokasi. Okey, cara-cara menjual termasuklah jualan langsung, pemborong dan peruncit. Jualan langsung dia tak melibatkan orang tengah. Okey, seperti memiliki kedai dan menjual sendiri barangan kita. Okey, sama ada juga menggunakan katalog, menjual secara atas talian menggunakan IG, live Facebook dan sebagainya. Menggunakan pemborong untuk memborong barangan kita membolehkan barang-barang kita diedar dalam pelbagai bentuk saluran agihan yang tidak dapat dicapai oleh kita. Menggunakan peruncit melibatkan barangan kita dinaikkan harga yang dipanggil sebagai markup agar peruncit mendapat keuntungan hasil dari menjual barangan kita. Okay, so berikut adalah beberapa peranan dan aktiviti saluran agihan. Yang pertama sekali, information. Fungsi ini melibatkan maklumat dikumpul dan diedar tentang kaji sedik pemasaran. Ini penting bagi merancang strategi pemasaran. Okay, dalam saluran agihan ada pihak yang dipanggil orang tengah. So fungsi mereka ialah untuk kumpulkan info agar dapat membantu meningkatkan prestasi jualan, kecekapan pengurusan serta produk yang dipasarkan. Contohnya mereka mendapat maklum balas
pengguna berkenaan aduan-aduan sekiranya ada, serta cadangan penambahbaikan daripada pengguna perkhidmatan ataupun barangan yang ditawarkan. Okey. Maklumat yang kita perolehi, okey, kita perlu gunalah maklumat itu dan serahkan info-info ini kepada pihak-pihak berkepentingan syarikat, dan mereka akan terdorong untuk mencuba produk atau perkhidmatan baru sekiranya produk itu ada prestasi yang bagus. So, sebarang aduan atau kekurangan pada produk dan perkhidmatan sekiranya dimaklumkan oleh pengguna kepada orang tengah dan diselesaikan dengan segera. Hal ini dapat memberi imej yang baik kepada sistem pengurusan yang cekap dan efisien. Okey. Yang kedua, peranan saluran agihan adalah sebagai tool promosi. Okey, di mana fungsi ini melibatkan dengan cara mengembang dan menyebar maklumat serta memberi akses komunikasi tentang tawaran bagi barangan tertentu. Mereka yang terlibat dalam memberi promosi akan berperanan untuk menarik pelanggan dan menggalakkan mereka untuk membeli perkhidmatan atau barangan yang ditawarkan. Okay, mereka menyebar promosi jualan melalui hubungan secara personal dengan pengguna tetap atau menggunakan media sosial untuk memaparkan promosi bagi perkhidmatan tertentu yang ditawarkan. Okey, cara promosi barangan pada hari ini juga sudah bertambah baik dan menjadi unik. Ada kedai menggunakan maskot, memakai kostum maskot sambil mengedar kertas promosi ataupun perkhidmatan. Ada juga yang memuat naik video di media sosial seperti buat live Facebook, juga menggunakan YouTube. Dengan bertambahnya view, iaitu jumlah orang yang menonton, serta bilangan like, orang yang like kepada iklan ataupun video yang kita buat, menandakan ianya bersifat positif dan signal yang bagus. Okey, dengan ditambah dengan komen-komen yang baik, membina, okey, ataupun komen-komen. So daripada situ mereka boleh mempertimbangkan perkara yang perlu di-maintain, perkara yang perlu ditambah baik. Okey. Yang ketiga adalah menanggung risiko. Tujuan saluran agihan ini ialah menanggung risiko. Fungsi ini melibatkan saluran agihan menanggung risiko komersial tertentu dengan menguruskan saluran agihan seperti memegang stok barangan. Okey, pengantara mengambil risiko dalam proses mengedarkan barangan. Hasilnya mereka membebaskan pengeluar daripada menanggung risiko pengurusan barangan. Maka pengeluar dapat memberikan tumpuan dalam mengeluarkan barangan. Contohnya, tempat menternak ayam akan fokus kepada mengeluarkan dan menghasilkan ayam pada suatu jumlah mengikut permintaan pemborong. Sekiranya terdapat banyak pemborong, maka ejen akan berperanan menguruskan segala permintaan pemborong dan menyatakan jumlah yang diinginkan. Kemudian, ejen akan mengambil ayam-ayam tersebut lalu diedar kepada pemborong. Dalam konteks ini, ejen menanggung risiko kerugian kerana menguruskan ayam tersebut. Apabila ejen menyerahkan ayam kepada pemborong, maka pemborong pula yang menanggung risiko. Okey, pemborong pula mengedarkan kepada peruncit. Seterusnya peruncit pula akan menanggung risiko kerugian sekiranya ayam-ayam tidak habis dijual. Akhirnya, mengikut carta alir, ayam-ayam akan berakhir di tangan pembeli. Okey, selok-belok pengedaran dan memegang stok barangan dalam kes ini, ayam-ayam perlu diuruskan dengan baik dan berhati-hati agar mengelak kerugian atau bagi mengelakkan berkurangnya keuntungan. Okay. Dan yang keempat, rundingan. Fungsi saluran agihan melibatkan pencapaian persetujuan bersama bagi sesuatu tawaran harga dan terma-terma lain yang berkaitan. Urus niaga jual beli tak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan bersama antara penjual dan pembeli.
Antara skop kerja perunding dalam bidang pemasaran ialah mencari ruang-ruang yang berpotensi untuk membekalkan barangan kepada mana-mana saluran agihan yang berminat pada barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan. Okey. Sekiranya pemborong berpuas hati dengan harga yang ditawarkan berserta dengan syarat-syarat tambahan, maka urus niaga dapat dilaksanakan antara kedua pihak tersebut. Setelah rundingan selesai, seterusnya berlaku pula rundingan antara pemborong dengan peruncit. So, adalah syarat-syarat yang lain yang dipersetujui dengan peruncit pula. Okey, akhir sekali berlaku pula rundingan antara peruncit dan pengguna ataupun pembeli, adalah proses tawar-menawar. Okey, jadi apabila kedua-duanya bersetuju dengan harga yang ditawarkan, maka pembelian akan berlaku. Rundingan tidak berlaku sekiranya peruncit meletakkan harga tetap atau juga dipanggil harga mati kepada barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan. Biasanya dekat shopping kompleks, harga yang diletakkan adalah harga tetap. So, tidak ada tawar-menawar yang boleh dilakukan. Okey, ini adalah strategi bagi syarikat pengeluar pakaian muslimah di Malaysia. Okey. Menggunakan sistem ejen, dropship. Selalu kita dengar perkataan dropship kan. So, apa itu ejen dropship? Dropship ni merupakan peruncit yang menjual barang kepada pembeli tanpa memiliki barang atau melihat barang tersebut secara fizikal. Bagi ejen dropship, mereka akan mengiklankan pakaian muslimah di laman sosial seperti Facebook dan IG. Apabila ada pembeli yang berminat, mereka akan membayar order dan seterusnya ejen dropship ini akan menguruskan, iaitu menguruskan order dan HQ akan menghantar kepada pelanggan. Dalam erti kata lain, dropship ni kerja dia menguruskan order tanpa memegang barang. Biasanya tanpa memegang barang lah. Okay. So dropship ni biasanya akan dapat commission lah. Alright. Sistem ni merupakan sistem yang popular dalam kalangan remaja yang tidak mempunyai modal yang mencukupi untuk memulakan perniagaan. Bagi anak muda yang ingin berjinak dengan perniagaan, mereka akan memilih untuk menjadi ejen dropship. Pengeluar perlu mengambil peluang ini dengan menawarkan peluang yang bagus kepada mereka. Pengeluar dapat berjimat dengan tidak perlu membayar pekerja untuk menjual pakaian muslimah, dan ejen dropship sendiri akan bekerja bagi menjana pendapatan. So, ini dapat memberi alternatif lain selain daripada menggunakan saluran agihan yang sedia ada. So, ini adalah trend sekarang menggunakan dropship. Okey. Tak semestinya produk baju, pakaian sahaja, dah semakin menular kepada macam-macam jenis produk, even servis sekali. Okey, mengeluarkan pakaian mengikut fashion terkini. Fashion, kalau kita lihat kepada pada fashion pakaian terkini kan, kita banyak melihat kempen-kempen pakaian muslimah. Maka ada banyak pengeluar pakaian muslimah memberanikan diri mereka menjual pakaian muslimah contemporary, yang mana muslimah dapat bergaya sambil menutup aurat. Trend fashion yang diperlihatkan dapat membuka peluang perniagaan kepada syarikat-syarikat pengeluar pakaian muslimah. Seperti contoh yang banyak sekarang ini yang ada menjadi trend sekarang adalah tudung labuh ataupun khimar. Kita tengok Love
Lafta Scarf. Lafta Scarf ni jenama Siti Sarah. Dia tudung sarung macam tudung kita pakai masa sekolah dulu. Dan ianya menjadi viral. Begitu juga dengan khimar 2 lapis 3 lapis. Tapi sekarang ni memang trend tudung labuh, tudung sarung, sauk, tudung sauk. Okey. Okey. Menggunakan perunding negotiator, pengeluar boleh menggunakan khidmat perunding sama ada dengan mengguna perunding luar ataupun mewujudkan jawatan perunding dalam syarikat. Perunding merupakan antara tenaga kerja utama yang akan memainkan peranan mencari ruang berpotensi bagi mengedar barangan kepada pemborong. Mereka juga berperanan di samping berunding, mereka harus ditugaskan untuk membawa imej syarikat pengeluar. Menggunakan sistem saluran agihan dual, okey. Pengeluar harus mempunyai kedai runcit sendiri untuk menjana keuntungan serta berperanan sebagai kedai contoh bagi mereka yang ingin memulakan perniagaan runcit dalam bidang menjual pakaian muslimah di Malaysia. Pengeluar pada masa yang sama perlu membuat website ataupun page di Facebook, menggunakan aplikasi IG ataupun WhatsApp bagi mempromosikan produk mereka. Dalam era sains dan teknologi, media sosial perlu dimanfaat sepenuhnya bagi mempromosi, memasarkan barangan, mencari ejen dropship, mencari pemborong, peruncit dan pembeli. Okey. Secara ringkasnya, kita perlu memahami selok-belok saluran agihan dan perubahan yang berlaku kepada saluran agihan tersebut serta penambahan fungsi bagi perantara sepanjang aliran agihan. Hal ini bagi membolehkan kita mencapai objektif yang ditetapkan oleh syarikat sama ada sebagai kita ni sebagai pengeluar, pemborong, ejen atau peruncit. Bagi kadang-kadang sebuah syarikat akan menjadi semua, iaitu pengeluar pun ya, pemborong pun ya, ejen pun ya, peruncit pun ya. So, bagi menguruskan syarikat pada masa kini, akses kepada maklumat terkini contohnya dalam bidang fashion muslimah amatlah penting. Segala fashion-fashion terkini yang menjadi perhatian perlu diperhatikan dan dikaji agar dapat dilihat pattern-pattern yang dicari atau gabungan warna atau jenis fabrik yang menjadi kegemaran trend terkini. Okey, contohnya ada syarikat pengeluar pakaian muslimah mengeluarkan pakaian yang dipanggil Fit Milk. Ini adalah pakaian muslimah yang memudahkan ibu menyusukan anak. Okey, kerana terdapat ruang yang terbuka di bahagian dada dan ia memudahkan ibu menyusukan bayi dengan mudah tanpa pergi menyorok dekat mana-mana lah. Selain daripada barangan yang ditawarkan, khidmat pelanggan juga perlu dijaga antara sama ada antara pengeluar dengan ejen dengan pemborong, pengeluar dengan pemborong dengan peruncit dan peruncit dengan pembeli. So, perkhidmatan yang baik meninggalkan kesan yang positif dan pelanggan yang sukakan cara layanan kita pastinya akan terus berurusan dengan pada masa akan datang. Okey. So, strategi perlu dirangka dan perlu ditambah baik dari masa ke semasa. Terdapat kemungkinan strategi yang relevan pada tahun lalu sudah lagi tidak relevan pada tahun ini. Perubahan yang berlaku dalam arena perniagaan berubah dengan begitu pantas hasil daripada gelombang globalisasi semenjak berkembangnya sains dan teknologi. Penambahbaikan terhadap sistem syarikat perlulah dilakukan dari segenap aspek dari masa ke semasa. Okey. Okey, so saya rasa cukup dulu untuk kuliah kali ini. Okey, kita sudahi kuliah kita dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil sabr. Terima kasih Masya. Assalamualaikum.